أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من غداء رحمتك يا رب الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung setelah kita bercuti 2 bulan lebih ya. Baru jumpa 3 bulan. 3 bulan. Hari ini mulakan balik. Berhubung sambungan yang terlalu percaya kepada malaikat dan tugas-tugas malaikat. Yang terlalu kita sampai kepada malaikat Mikail dan tugasannya. Dan hari ini insya-Allah kita menceritakan tentang malaikat Mikail ni, siapa dia, apa peranan dia ya. Ini makhluk yang Allah ciptakan daripada cahaya, yang tugasnya adalah untuk meneliti, memberi kepada manusia tentang rezeki, berhubung tentang hujan, berhubung tentang perkara-perkara yang membawakan kepada rezeki kepada kita. Sebab kita selalu berdoa, doa kita untuk supaya dekat rezeki. Allahumma inka rizki bis sama'i fa'andilhu wa inka bil ardi fa'akhrijhu wa in kana bil bahri fa'atlihu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qariban fayasirhu wa in kana qalilan faqatirhu wa in kana kathiran fahwinhu wa barik li fi warzuqtasib wa min haitsu la ahtasib rizqan halalan thayyiban qadakan sakhan tawbakan mubarakan hatta la yakuna min khalqika ala fihi minnah waj'al yadayya 'alayya bil 'ata wa la taj'al yadayya sufla bil isti'ta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ya, kita mohon pada Allah. Ya, rezeki di langit turunkan, rezeki di bumi ya Allah keluarkan, rezeki di lautan timbulkan, dan dipermudahkanlah rezeki bagi kami. Yang jauh dekatkan, yang dekat permudahkan. Yang rezeki itu kita tak tahu, semuanya datang daripada Allah SWT. Wa min haitsu la ahtasib. Kita tak tahu rezeki kita. Ya tak? Mungkin rezeki jodoh dah ada dah. Ya, Tuan Imam dah ada jodoh dah. Jodoh pertama, jodoh kedua Allah alam. Tak ada lah. Rezeki anak, anak dah ada dah keturunan. Rezeki cucu, ada rezeki tu. Rizqan halalan, rezeki yang halal. Thayyiban, baik. Mubarakan, berkat. Ya, apa dia je. Yang kita minta itulah. Sebab itu berkat, bila kita berkat, kita tak kekurangan duit. Kita tak berhutang, itu berkat. Nama berkat macam mana? Dapat sikit tapi cukup. Banyak tak cukup. Ya. Kita nak sikit tapi berkat. Gaji berapa kalau orang dulu gaji? Saya ingat mula-mula saya kerja 250 je gaji. Nah, sewa rumah masa tu di Kuala Lumpur ni, sewa rumah berapa? 100. Di mana tu? Di Taman Indah Ceras. Pernah saya sewa rumah tahun 80. 79, 80. Di Taman Indah sana. Ya. Lepas daripada kubur Kristian tu kan, atas Taman Indah. Dulu kalau rajin pacak-pacak tanah dapat buat rumah lah dulu. Sekarang nak pacak apa, semua dah ada rumah. Nah, dulu. Ingat saja masa tu. Ya, pegawai rendah gaji murah.
kerja di pusat Islam, naik bas berebut. Ya. Tak duduk naik bas. Pernah duduk di Keramat, naik bas mini, tok tak. Tu naik bas mini. Ya, tu yang tak tahan saya naik bas. Sebab apa? Dah campur laki perempuan. Bila break, alamak, cium anak dara orang. Memang seronok masa tu tak? Bujang lagi. Break ada tercium, dia pun tak marah, kita pun tak marah, lagi seronok tak? Ni tahun 80-an. Pergi Coket Road. Berhenti kat mana? Berhenti di Bank Pertanian, jalan kaki ke Masjid Negara, ingat saja, pusat Islam tu. Ini peristiwa tahun 80-an. Ya tak? 79. Sebelum itu tugas di Johor. Di Pelda, Penggeli Timur, satu Pelda. Tak tahan. Duduk belayan peneroka ni sakit kepala juga. Ya. Macam-macam perangai tak? Bukan peneroka ni satu negeri. Kedah, Johor, mana-mana semua negeri. Datang perangai masing-masing. Ya tak? Itu yang kita. Itu pengalaman. Pengalaman ini membawa satu, ya, pada memorandum diri kita. Pengalaman. Tahun 81 akhir saya ke Brunei. Rupanya sekejap, ingat sekejap. 27 tahun di Brunei. Pengalaman. Balik sini, kerja lagi di pusat dakwah. Sambung lagi. Itu rezeki namanya. Rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Yang penting kita halal. Kerja yang baik. Berdakwah. Ya. Jadi imam. Sekarang dah pencen dah jadi imam dah. 68 dah pencen lah, rehat. Tuan imam boleh lagi. Saya dah tak ada jadi imam dah. Dah pencen betul. Sekarang hanya kuliah-kuliah saja. Ya tak? Mengisi masa sebelum mati. Kalau dah mati tu takkan nak dakwah lagi, dah mati lah. Ya tak? Itulah masanya. Ya tak? Kalau dah mati tu mandi dah, tak mandi dah, kena mandikan. Tak mandi sendiri dah. Sembayang tak sembayang dah, kena sembayangkan. Sekarang ni lah kena cari. Rasulullah kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia cari bekal mati. Itu je motif kita. Kat dunia kita hebat, sana belum tahu. Kat dunia kita sedap. Oh ya, rumah besar, kereta besar, bini besar, semuanya besar. Kat akhirat kita belum tahu. Ya, kita dunia tu kaya, akhirat pun kaya kena tu. Kat dunia kita kaya, akhirat pun kaya. Kat dunia kita pakai kereta besar, kat akhirat pun kita pakai kereta besar. Mudah-mudahan lah, ya tak? Ya tak? Itulah motif kita. Baik. Hari ini kita sambungan Mikail. Siapa dia Mikail ni? Telah lalu kita tahu siapa dia. Malaikat yang dulu, iaitu malaikat ada 10. Jibril. Hari ini masuk malaikat yang kedua, namanya Mikail alaihissalam. Tugas dia mengurus tentang rezeki kita. Ni ada tuan dulu bermimpi nak duduk ke PPR Batu Muda. Tak mimpi masa kecil. Lahir aku nak duduk Batu Muda. Tak ada. Tak ada. Saya pun tak mimpi nak duduk di Sentul ni langsung. Tak mimpi. Ya, Allah tu rezeki. Inilah namanya jodoh kita Allah tentukan. Yang belum rezeki kita minta pada Allah. Ya, bi husnil khatimah. Penghujung kematian kita dengan yang baik. Itu yang kita. Ya tak? Minta. Menurunkan hujan. Menumbuhkan tanam-tanaman yang kita tanam. Kadang-kadang kita tanam, ya tak? Pernah saya tanam pokok gaharu. Megah ni. Balik dari Brunei tu, Darussalam. Ada 3 ekar tanam pokok gaharu. 80 pokok gaharu. Kena banjir, hangus habis. 80 pokok tanam.
Masa tu murah, satu pokok beli kat mana? Beli tu pokok gaharu kat mana tuan? Di Janda Baik. Janda Baik. Janda Baik tu banyak pokok gaharu. Belilah tanam di Sabak Perdam. 80 yang ada tinggal 8 pokok, yang lain dah kena banjir mampus kan. Langsung tak ada. Kelapa sawit bukannya tahan kalau kena banjir. Tak, kurang tahan. Kelapa santan dia banjir ke apa ke, dia punya akar besar kan, tak mati. Itu sebabnya beza ya. Tapi kelapa santan sekarang tak buahnya tak berapa ada. Sebab di kampung dah tak ada pokok, monyet yang habiskan. Okek, bukan seko. Kadang-kadang puluh-puluh ekor datang monyet tu. Kita garap, dia pun lagi garap. Ni bukan main, duduk diam-diam di balik dengan kelapa. Tak, kal gojek tu. Itu ya. Jadi hujan dan rezeki itu segala tanaman yang boleh subur kerana Allah yang nurunkan hujan. Ya tak? Firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 98. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Jibril wa Mikael fa innallaha aduwwun lil kafirin." Siapa-siapa yang memusuhi Allah, yakni dengan mengingkarkan petunjuknya, perintahnya, dan memusuhi malaikat dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka akan disiksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kita ni marah malaikat pula. Apalah malaikat dimarah? Aku dah basuh kereta lawa-lawa, hujan pula dia. Dah seminggu tak basuh kereta, tak hujan. Marah. Betul tak? Ya, dah kotor kereta tu, dah sebulan tak dibasuh. Pergi basuh, nak jalan pun. Nak jalan, bawalah kereta tu, basuhlah ke kedai. Habislah RM13. Wah, jalan. Setengah jalan hujan lebat. Lah, dah sebulan tak basuh kereta, tak hujan. Aku basuh kereta, hujan pula. Marah kat malaikat. Musuhi lah tu. Dia marah. Tak? Jangan gitu. Walaupun kita tak sengaja, tapi ingatlah, beradab sikit dengan malaikat. Kurang ajar kata malaikat, aku bagi rezeki hujan, kau musuh lah. Aku tak bagi hujan, marah pula, tak ada air. Komplain ini. Inilah manusia. Ya. Ini manusia. Ya. Yang keempat namanya malaikat Israfil. Israfil itu siapa dia? Tugasnya ialah menjaga, membunyikan bunyian nanti. Israfil meniup sangkakala. Tak tahulah bunyinya, kita tak pernah dengar lagi. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar ya. Meniup sangkakala ataupun trompet ataupun sembunyian. Sembunyian kalau tahulah sembunyian tak? Takkan bunyi macam itu ke? Kalau askar lagi pong ada tak? Tak tahu ya. Wallahu alam. Ditiupnya kali yang pertama ketika hendak menghancurkan alam semua. Tiupnya nanti habis. Segala langit bergulung, pecah, bukit bakau, semua gunung gadang akan hancur. Ya. Sebagaimana ceritakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihi tayran ababil. Tak ada kuasa apa kita. Tapi kita manusia hari ini dah hancurkan bukit bukau. Baru ni pergi ke mana? Ke Ijuk. Jalan daripada Batu Subuloh ke Ijuk tu, dulu Batan banyak pokok-pokok kelapa sawit. Ada bukit-bukit. Dah tak ada dah bukit dah. Allah, jalan Ijuk.
Dulu tanah kat sana murah sikit, sekarang jangan. Macam emas dah hijau tu. Sebab jalan rayanya dah lawa. Dulu ya Allah dengan habuknya nak betulkan jalan raya tu. Sekarang ya Allah orang dari Penang pun ikut situ. Ya, orang balik nak balik mana? Balik Kedah ikut situ. Betul tak? Nak balik ke Perak pun ikut situ. Terus ada jalan. Jalan latar tu. Sekarang memanglah. Apa dia? Tiupan pertama iaitu menghancurkan segala alam ini. Dan tiup kali kedua ketika hendak membangkitkan semula seluruh manusia untuk dibawa ke tempat pengadilan pada mahsyar. Ini kerja, tugas malaikat Israfil alaihi salam. Kita ingatlah, belum berlaku lagi. Ya, belum berlaku. Hanya kita dimaklumkan mengikut kata ukama ini. Para ulama menuliskan, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan dalilnya dinyatakan dalam surah Az-Zumar yang dinyatakan oleh Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Selalu dia membawakan dalil nakli firman Allah dalam surah Az-Zumar. Apa dia? Wa nufikha fis-suri fa'asiqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan akan ditiup pada sangkakala kali yang kedua, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi akhirnya mati juga. Kemudian ditiup pada sangkakala yang kali lagi, yang kedua, maka disertakan merata. Mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Tiup kata pertama tu habis. Alam ni habis, digulung. Ya, langit pun akan digulung. Gunung anak akan pecah, habis, tak ada dah. Akan yang timbul dijadikan padang mahsyar. Semua dah habis dah. Ya. Maka tali kedua ditiup. Sebelum itu siapa yang akhir dimatikan oleh Allah? Malaikat yang mencabut nyawa kita, malaikat Israel. Kerja dia mencabut nyawa. Dah habis dah orang semua, makhluk semua tak ada dah. Dialah akan dicabut oleh Allah SWT. Oh, sakit rupanya. Itu sebab cabut nyawa dinamakan satu yang paling sedih ni waktu kita nazak. Sebab kita minta pada Allah Ta'ala, doa ya Allah. Ya. Apa doa? Kita minta pada Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tu jangan tak dibaca doa ni. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Permudahkanlah bagiku untuk keluar. Nyawa ku ni tak susah. Ini terselit, ini tak selit sini, tak keluar. Ni sedih ya. Waktu nazak tu sedih ya Allah. Itulah nama Nabi husnul khatimah ke bisu'il khatimah. Kalau kita ni tahu-tahu meninggal dalam kita solat, dalam kita ngaji, itu bi husnul khatimah lah tu. Ya, tengah ngaji meninggal, Allah Rabbi, untungnya. Tengah sembahyang sujud tak bangun-bangun, Allah untungnya. Itu bi husnul khatimah. Itu tanda sama layak masuk surga ke tidak, itu Allah alam. Allah bi ahkamil hakimin. Allah yang hakim. Ya, adil. Ya, kita tak tahu semua.
Kita layak tak layak masuk surga, tapi kita cari jalan, usaha, ya, minta pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan lah. Itu makanya kita kena usaha, jangan kita duka cita. Sebab ilmu tauhid akidah ni kita kena yakin. Takut khawatir pemikiran kita yang menyebabkan kita jadi murtad. Kita nampak elok cantik, sembahyang cantik, ya. Kalau kita tak sembahyang, kita tak baca Quran, kita tak belajar, kita tak puasa, itu fasik aja. Melawan hukum Allah, derhaka, fasik. Kita takut jadi munafik. Sembahyang rajin, ibadah rajin, nampaknya serbanya bertutup elok, pakaiannya cantik, tapi dia munafik. Kenapa dia kata dia belajar, dia sembahyang, dia berjemaah, dia apa, dia munafik? Sebab dia bukan kerana Allah dia datang ke surau, kerana dia supaya dipuji oleh masyarakat. Munafik tu, kita tak sedar. Oh, aku yang paling cantik lah, aku selalu yang pergi jemaah lah, akulah, orang lain tak ada. Itu namanya munafik kerja hati. Bahaya tau. Kita rasa okey, tapi dalam hati ada rentak. Syaitan husik kita. Kat surau ni, siapa kau tak aku yang jadi, yang selalu datang? Ada ramai yang lain. Oh, jangan ada perasaan uang, ya, mudah-mudahan. Biarlah kita ni jadi orang yang sentiasa berasa muhasabah diri. Jangan kita lecehkan orang, kamu ni tak sembahyang kamu. Jangan. Itu kerja orang. Kita hanya tugas berdakwah. Ya, sama ada orang terima tak terima, itu punya pasal lah. Ya, jangan kita sebulan tu mana datang sembahyang ke surau. Ya, apa ni duduk dah dekat apa datang sembahyang surau, tidak. Kalau hari raya sebut semua dia paling awal. Tak. Dia adakan majlis Aidilfitri, dia yang paling awal. Dia yang banyak makan. Jangan perasaan macam itu. Dia nak makan, hal dia lah dia makan. Ni kadang timbul, tapi datang surau tak ada. Ke masjid tak ada, tiap waktu pun tak datang. Tapi kalau dibatakan ada majlis kenduri walimatul urus, dia yang depan sekali. Silap-silap bawa daging balik. Tak, ini banyak berlaku. Jangan kita sangat timbulkan sampai hati kita menyangka orang itu tak baik. Betul. Sebab khawatir kita ni belum tentu kita baik. Bila kita menyangka orang macam itu, hingga sifat orang tu macam mana boleh jadi ahli surga pula? Kita tak tahu. Kita kadang-kadang kita hebat, kita khawatir kita hebat. Kita sembahyang sampailah dahi kita hitam. Betul. Sembahyang berjemaah, anak kita keluar tak tutup aurat. Lepas ke kita? Cucu kita tak tutup aurat. Tutup aurat tapi ketat macam nangka. Kita kena juga. Kita sabit tuan-tuan. Susah je dia pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama, pemimpin yang bertakwa. Kan senang. Kita doa Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kau kurnialah kepada kami isteri yang baik, keturunan yang baik, sejuk mata memandang. Berpunca dari mana? Wa ja'alna lil muttaqina imama, pemimpin yang bertakwa. Kalau kita sendiri pun. Sebab itu hadis Rasulullah SAW, kullu mauludi yuladu ala fitrah, setiap yang lahir itu bersih. Fa abawaihi, mak bapak lah yang akan mengasuh, mendidik. Sama ada dia akan jadi Majusi, Nasrani, Yahudi. Kalau dia jadi Islam tulen, syukur. Kita kan senang nak didik anak cucu kita. Susah tuan-tuan. Kita rasa hebat ke masjid, tak henti-henti. Tiap waktu kita datang ke masjid, ke surau. Tapi anak kita solat ke tidak? Aidilfitri baru-baru ini,
Aidilfitri saja. Cuba fikirkan. Ada anak-anak tu kita tak sembahyang kalau kita tak kuat. Betul. Berayun sana, berayun sini, sembahyang tidak. Ya. Jangan Allah ni bagi keistimewaan kita. Lebih daripada dua marhalah, kita boleh diberi rukhsah, kemudahan. Boleh jamak, boleh qasar. Ya, jamak takdim boleh, qasar boleh, jamak takhir boleh. Zuhur dibuat pada waktu asar, waktu asar dibuat pada waktu zuhur. Tapi ramai orang jamak ta'iyah. Ta'iyah. Betul tuan-tuan. Kalau tak kuat-kuat, tak sembahyang. Sembahyang ini, ya Allah, kita jadikanlah sembahyang ini sebagai azimat betul. Degil macam mana pun, saya ingat arwah bapa saya nasihat, kamu nakal macam mana pun mat, sembahyang jangan lupa. Tu pesan orang tua-tua dulu, ayah kita. Nakal macam mana ke, kamu main bola ke apa ke, jangan lupa sembahyang. Tengok orang tua punya fikiran. Sebab banyak sembahyang ini susah tuan-tuan. Kalau tak betul-betul hati itu yakin nak ambil wuduk. Tambah-tambah perempuan, ya Allah. Ya, saya tahulah. Pergi tengok anak atau saudaranya pergi nikah di masjid. Nikah lepas solat asar, dia datang sebelum asar. Yalah, azan dilaungkan, dia tak peduli, dia sembang. Lelaki tak apa, perempuan dia tak sembahyang. Uzur tidak, sembahyang asar tidak. Sebab dia dah pakai dahi dah licin dengan berapa kilo dah alat solek dia nak ambil wuduk. Tak ada tak ada. Saya tahu lah. Tengok, ya Allah, lepas dia nikah, bukan lepas sembahyang asar tu terus nikah, tak. Kumpul dulu. Nak nikah itu ada baca khutbah lagi. Banyak tu. Sampailah pukul 5.30. Dan 5.30 pula ada pula minum lagi. Allah. Sampai 6.30 balik rumah baru nak sembahyang. Tak ada lah. Tak ada harapan di sembahyang. Itu namanya jamak ta'iyah. Ini berlaku. Bukan saya tak tengok-tengoknya. Itu pulang pada dia lah. Tapi kalau keturunan kita nanggung tak? Nanggung. Itu anak kamu. Takut kita okey dah. Bila kita berjalan, dekat dengan syurga, anak kita memberitahu malaikat, wahai malaikat, mana boleh ayah boleh masuk syurga? Kenapa? Ayah tu tak pernah pun ajar saya sembahyang. Ayah tak pernah ajar ngaji. Saya tak buat sembahyang pun dia tak peduli. Hari ini tengok budak-budak sekolah. Ya, minta maaf lah, di sini tidak, tempat lain. Ya, anak tak bangun sekolah, woi, bangun sekolah, sepaknya anak tu. Betul tak? Anak tak sembahyang subuh, cuti hari Ahad, tak ada ni nyepak anak. Betul tak? Tak ada, biarlah. Boleh lagi cakap biarlah ada letih dia seminggu sekolah, biar dia ada rehat. Dia jamak semua. Kalau kita biarkan macam itu tuan-tuan, anak kita, kita tanggungjawab kita. Kalau anak itu sampai umur usia dia taubat, alhamdulillah. Kalau tak sampai umur usia, aksiden dia mati, kita nanggung juga. Walauzubillah. Ini berlaku ketika saya kat Brunei Darussalam. Ini sejarah betul-betul berlaku. Dia datangkan ustaz mengajar ke rumah, anaknya ngaji. 3 orang anak mengaji. Seorang perempuan, 2 lelaki. Ustaz tu mengajar betul, dia bagi betul, dia punya bayaran okey. Saya kata, tuan, kenapa tuan tak ikut sekali mengaji? Malulah. Malu dengan anak sekali, dia malu. Guru datang, isteri tak mengaji,
dia pun tak mengaji. Apa dia cakap? Ustaz, andainya aku mati, anak boleh talkinkan aku, anak kan boleh bacakan Quran untuk aku. Andainya. Tapi dah terbalik. Satu ketika dia pergi bandar Semerigawan, balik ke daerah tutup, hujan lebat, pokok kayu menimpa kereta dia. Kereta besar tu. Kereta Robber ke? Besar kereta dia. Bukan kereta kecil, kereta besar. Tapi dah kayu tu menimpa, pak, anak duduk belakang. Mak bapak elok, anak meninggal 2 orang, seorang itu tak boleh buat apa, bawa hospital pun meninggal. Tiga meninggal. Baru dia menyesal. Aku nak bacakan talqin pun tak boleh, nak ngajikan untuk dia pun tak boleh. Sebab aku tak perlu ngaji, tak belajar mengaji. Anak yang kononnya nak bacakan Quran untuk aku, dia mati dulu. Baru dia menyesal, ya Allah, rupanya Allah ini yang menentukan semua. Betul. Ya. Hari ini kadang-kadang tak ambil peduli. Itu sebabnya saya di Masjid Hidayah tiap-tiap pagi, saya bukan bertugas, lepas subuh selesai ada satu kumpulan, kita mengaji lah. Merangkak ke, merongkak ke, lantak lah, ngaji je. Ya. 2 kali dah khatam, alhamdulillah. Memang jangan malu dengan saya, sama-sama. Pertama, mengaji ikut saya, sama-sama. Kedua, sorang-sorang mengaji. 1 lembar aja satu hari. Jangan banyak lembar. Banyak lembar, tahu je lah, lapar perut, tak sarapan. Habis 1 lembar. Lepas tu, saya kenalkan hukum tajwid. Satu lembar. Lepas tu saya tadaburkan apa ayat, isi ayat ni. Apa makna tadabbur tu? Maknanya apa kesimpulan ayat yang kita baca. Alhamdulillah ramai. Kalau tuan-tuan ada masa, datanglah sembahyang tiap waktu subuh. Lepas subuh kita mulakan. Betul ada 10 orang yang rajin lah. Yang tak rajin ni kadang timbul, kadang tidak, kadang sibuk je kat dunia. Kita makin usia apalah nak sibuk sangat. Ya tak? Ni sibuk sangat. Ya. Jadi kita ruangkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita sebenarnya. Kita baca Quran, kita merangkak satu huruf pun dah dibagi pahala. Lagi bagus. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Hajj. Wa anna Allahu yab'asu man fil qubur. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang yang dalam kubur. Di antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua mempunyai jarak masa, iaitu lama, dan Allah sahaja yang mengetahui jarak masa ini. Allah, kita tak tahu. Tiupan pertama habis, hancur, subuh. Sofa habis. Macam berlaku di zaman Nabi Nuh AS ya, banjir, habis. Anak dia pun naik ke atas bukit yang tinggi. Bukit pun tenggelam. Mati semua anak Nabi Nuh AS. Isterinya pun habis. Kecuali yang taat dengan Nabi Nuh. Dibawa beberapa binatang-binatang ternak. Ya Allah, kuasa Allah. Itu tak ada kiamat mula-mula di zaman Nabi Nuh. Sofa langsung tak ada. Yang ada ni kita ni benih-benih daripada tu dah yang ikut Nabi Nuh, yang taat Nabi Nuh. Cobaan Nabi Nuh bagaimana? Dia buat kapal. Nabi Nuh tak larat dan angkat kayu yang besar tu. Minta kepada jin. Jin kapio tu. Kata orang Perak, jin kapio tu. Diangkat rupa jin tu kuat. Diangkatnya, letak tengah-tengah padang pasir. Kapal yang lalu Nabi Nuh lah ditolong oleh jin. Yang jin ni diberi janji oleh Nabi Nuh, kalau andainya kamu dapat mengangkat kayu tu ke tengah-tengah padang pasir, aku akan bagi makan sebanyak mana yang kamu nak makan. Apa lagi jin kaki makan. Ni jin kaki makan.
Makan dia bukan sedulang. Dia makan 4-5 dulang. Tapi Nuh masakkan bubur som-som. Tapi bubur som-som kat Malaysia ni macam-macam ya. Nah, tahu bubur som-som? Bubur Asyura. Kita panggil bubur som-som. Orang Jawa panggil bubur som-som. Bubur Asyura ni ada yang buat daripada cengkeh, ada yang buat yang apa ya? Kalau sini buat macam mana bubur Asyura? Yang pekat ke yang cair? Pekat kan? Boleh dipotong-potong kan? Lain, di Pahang lain, Kelantan lain. Itu masing-masing punya cita rasa lah. Tak sama lah. Cita rasa. Ya. Tapi kalau saya tak pandai buat, tapi pandai makannya. Ya. Yang Abdulnya hari itu kita berpuasa. Kita berpuasa lah. 10 ya. 10 Muharram. Kita tak lama lagi. Ini Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Baik. Jadi tak apa. Jadi itulah kedudukan kita. Sama ada kita ni macam mana tiupan pertama. Jarak masa tiupan pertama hancur dunia ni. Jarak kedua tak tahu bila. Tu akan dihidupkan balik. Takut yang datang tu si Dajjal. Dajjal tu sebab tu kita minta doa pada Allah. Fitnati dunya wal mamat, fitnati masihid Dajjal. Dajjal ni kalau kita mati di Mekah, tanah haram, tanah suci, insya-Allah lah Dajjal tak boleh masuk. Tapi kita mati kat Malaysia ni wallahu alam lah. Ya. Dan tentu Sakinah tu lagi terang-terang dia boleh datang. Ya tak? Wallahu alam. Jadi itulah. Itu nama malaikat siapa tadi? Israfil alaihi salam. Ya, jadi setakat itu perkongsian kita 2 malaikat yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita faham. Ya. InsyaAllah kita yakin malaikat tetap ada pada kita. Ke mana pun ada malaikat. Ya, mudah-mudahan kita sentiasa dalam kawalan kita ni, malaikat kawal kita ni, Raqib Atid. Kita buat baik. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah hidupan ini mencari kebaikan. Wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarr. Aku liqouli hadza sabra lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.